KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan pentaksiran sumatif bersama saya Syamira Nazir, di mana dalam episod kali ini kita akan membincangkan tentang pentaksiran alternatif sekolah menengah atau PASM bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Dan dalam tajuk kita kali ini, tajuk yang cukup menarik iaitu sistem dan pelaporan PASM atau lebih dikenali sebagai My PASM. Tetapi sebelum itu, sebelum kita membincangkan tentang tajuk kita, ayo kita berkenalan terlebih dahulu dengan penyampai. Kita bersama dengan seorang tetamu yang cukup luas pengalamannya untuk membincangkan tajuk kita pada hari ini. Beliau ialah Encik Hamzah Ishak, seorang penolong pengarah Sektor Pembinaan Instrumen Alternatif Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Encik Hamzah? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Hari ini tajuk kita merupakan sistem dan pelaporan PASM atau lebih dikenali sebagai My PASM. Tetapi sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi tentang tajuk kita pada hari ini, tak lupa juga turut serta bersama dengan kami di studio pada hari ini seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Suhaili? Sihat Cikgu Baik, terima kasih Cikgu kerana serta dengan kami pada hari ini. Baiklah Encik Hamzah, untuk kita tidak membuang masa lagi, apa sebenarnya yang dimasukkan dengan My PASM itu? Okay, terima kasih Mira. Hari ini kita masih lagi berbincang tentang PASM. Jadi mungkin kita nak cerita jugalah tentang apa yang dikatakan dengan PASM, pentaksiran alternatif sekolah menengah. Okey, jadi PASM ni diperkenalkan untuk mentaksir murid-murid berkeperluan pendidikan khas MBPK yang berada di sekolah menengah. Okay, kita dah perkenalkan PASM ni mulai tahun 2021 bagi kohort yang pertama dan 2022 ni adalah peringkat ataupun kumpulan yang kedua lah. Okay, dan kita dalam mentaksir PASM ni kita kata ianya adalah satu bentuk pentaksiran yang autentik, berterusan, menggunakan teknologi sebagainya. Jadi sebagai alat untuk mentaksir dalam PASM ni kita gunakan telefon pintar. Kita gunakan teknologi, kita gunakan bahan teknologi sebagai membantu kita merekod dan melaporkan pentaksiran murid. Baik. Jadi sebab itulah kita membina dan membangunkan satu bentuk sistem yang kita namakan sebagai My PASM. Jadi kita berkenalan dengan My PASM. Kita lembaga peperiksaan membangunkan My PASM sebagai aplikasi yang akan digunakan dalam pengurusan pentaksiran alternatif sekolah menengah PASM. Jadi aplikasi ini akan digunakan pakai sepenuhnya bermula daripada pendaftaran pengguna sehinggalah kepada penjanaan sijil digital pentaksiran. Jadi peranan dia sangat besar daripada awal sehingga akhir. Kita gunakan aplikasi My PASM ini sebagai satu alat untuk kita mentaksir murid-murid kita lah. Jadi fungsi utama My PASM, ada 4 fungsi utama My PASM. Yang pertamanya kita ada pengurusan pengguna. Jadi dalam pengurusan pengguna ni kita boleh mendaftarkan pengguna-pengguna yang kita nak masukkan dalam sistem. Contohnya kita nak masukkan pentadbir, kita nak masukkan pentaksir, kita nak masukkan calon dan sebagainya. Boleh kita gunakan dalam fungsi pengurusan pengguna. Seterusnya kita ada fungsi pentaksiran murid. Jadi untuk fungsi pentaksiran murid satu fungsi yang besarlah sebab ini adalah fungsi utama dalam My PASM ni. Kita nak mentaksir murid kita ni daripada tingkatan 1 ataupun pula mereka bersekolah-sekolah menengah sehinggalah mereka menamatkan persekolahan. Jadi fungsi ini sangat pentinglah dalam My PASM. Seterusnya kita ada fungsi perekodan evidence. Okey, jadi dalam pentaksiran PASM ni kita boleh masukkan ataupun kita boleh letakkan evidence pentaksiran murid ni sama ada dalam bentuk gambar ataupun video. Jadi apa juga reaksi ataupun kebolehan yang ditunjukkan oleh murid kita ni kita boleh rekod dan kita boleh simpan sebagai satu bentuk perekodan evidence. Baik. Dan yang terakhir, fungsi My PASM adalah sebagai satu bentuk penjanaan sijil digital.
Okey, dan kalau kita lihat ciri unik bagi PSM ni, kita nak berikan murid-murid kita ni sijil digital. Dan sijil digital ni boleh memaparkan maklumat yang lebih tentang kebolehan sebenar murid-murid kita. Jadi menggunakan MyPSM, menggunakan teknologi ni, kita boleh memaparkan banyak kebolehan ataupun potensi sebenar murid-murid MBPK kita inilah. Seterusnya Mira, untuk pengurusan pengguna, dalam sistem kita ni kita boleh ada 4 perkara pentinglah dalam pengurusan pengguna. Yang pertamanya, kita boleh menentukan jenis pengguna dan akses. Contoh di peringkat lembaga periksaan, kita ni pengguna sebagai admin, kan? Kemudian kita boleh tetapkan juga di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah, di peringkat sekolah sebagainya, kita boleh tentukan mereka sebagai pengguna dan setakat mana mereka boleh akses dalam sistem kita. Seterusnya, kita boleh menggunakan MyPSM sebagai mendaftarkan akaun lah. Okay, jadi kita boleh daftarkan akaun bagi setiap personel yang kita daftarkan dalam MyPSM. Seterusnya, pengurusan pengguna juga kita boleh memaklumkan ID pengguna dan kata laluan. Dan tidak lupa juga, jika mereka lupa kata laluan, mereka boleh gunakan juga dalam sistem ni untuk mendapatkan kata laluan yang baru. Dan yang terakhir, kita boleh susun ataupun kita boleh aturkan akses mengikut peranan. Sebab dalam PSM ni dia ada banyak peranan. Okay? Dia ada peranan pentaksir, ada peranan ketua pentaksir kawasan, ada peranan ketua pentaksir sekolah sebagainya. Jadi peranan-peranan tu kita boleh tentukan dalam sistem kita ini. Baik. Dan seterusnya, pendaftaran pengguna. Ini pendaftaran pengguna kita banyaklah di pelbagai peringkat. Yang paling tinggi adalah peringkat admin lembaga periksaan sebagai master admin kita lah, yang menentukan peranan-peranan di peringkat daerah, negeri dan sekolah. Jadi kita juga boleh menentukan mendaftarkan pengguna di peringkat JPN, di PPD, mendaftarkan pengetua sekolah, penolong kanan pendidikan khas dan juga pentaksir. Dan kalau kita lihat pentaksir kita ni unik, bukan sekadar pentaksir itu dalam kalangan guru sahaja, tapi pentaksir itu juga boleh dalam kalangan ibu bapa, dalam kalangan komuniti, rakan dan juga diri caleg itu sendiri. Jadi ibu bapa juga mungkin boleh mentaksir murid-murid kita ni sama ada di sekolah ataupun di rumah masing-masing. Dan bagi memberi kemudahan kepada pengguna-pengguna kita ni nak mendaftarkan sama ada personel yang menentukan sistem dan juga pentaksir, kita pautkan ataupun kita pautkan sumber maklumat itu daripada maklumat sedia ada, database sedia ada. Contoh yang pertama, maklumat sekolah. Maklumat sekolah ni memang dah ada dalam sistem maklumat pengurusan pendidikan, EMIS. Jadi kita cuma dapatkan maklumat itu daripada EMIS. Kemudian kalau kita nak daftarkan pentaksir, maklumat pentaksir ataupun lebih kita kenali sebagai maklumat guru, kita boleh dapatkan daripada sistem e-operasi KPM. Jadi data tu dah ada, cuma kita panggil saja daripada database sedia ada. Kemudian yang ketiga adalah maklumat calon. Maklumat calon pun sebenarnya dah ada dalam aplikasi Pangkalan Data Murid APDM. Jadi maklumat calon ni kita cuma dapatkan saja daripada database sedia ada lah. Tak perlu nak guru ataupun pengguna-pengguna nak masukkan data tu satu persatu. Jadi maklumat sedia ada, kita cuma panggil semula. Baik. Okey, itu dia sedikit sebanyak tentang pengenalan untuk MyPASM. Kita akan berhenti berehat seketika kerana selepas ini saya ingin tahu juga dan saya yakin mereka yang berada di rumah juga tertanya-tanya apakah modul yang ada di dalam MyPASM ini. Kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami di Pentaksiran Sumatif. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ini di dalam Pentaksiran Sumatif dengan tajuk yang kami akan bincangkan iaitu Sistem dan Pelaporan PASM atau lebih dikenali sebagai MyPASM bersama dengan Encik Hamzah Ishak yang merupakan penolong pengarah bagi Sektor Pembinaan Instrumen Alternatif Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan di segmen ini kita ingin tanya pula Encik Hamzah tentang modul yang dibangunkan yang berada di dalam aplikasi MyPASM. Silakan. Okay, terima kasih Mira. Untuk makluman Mira, sebenarnya Lembaga Peperiksaan bangunkan sistem MyPASM ni dalam dua bentuk lah. Satu dalam bentuk portal, satu lagi dalam bentuk aplikasi. Okay, dalam portal tu lebih untuk pengurusan lah dari segi bagaimana nak menguruskan pengguna dan sebagainya. Jadi dia lebih kepada untuk menguruskan PSM. Tapi dah untuk aplikasi, okay, dia lebih kepada untuk mentaksir dan melihat janaan sijil digital. Okay, jadi untuk modul
dalam MyPSM kita ada 4 modul utama. Yang pertamanya kita ada modul pentaksiran. Okay, jadi modul pentaksiran ni para pentaksir boleh melihat paparan seperti yang kita lihat inilah, sama ada mereka boleh lihat makluman ataupun pentaksiran. Jadi jika pentaksir nak melaksanakan pentaksiran, mereka hanya perlu memilih fungsi pentaksiran, kemudian mereka boleh pilihlah kelas mana yang mereka nak taksir, dan di bawah nama kelas yang mereka nak taksir itu ada senarai nama calon yang kita dah daftarkan di bawah kelas yang disebutkan di situlah. Jadi guru hanya pilih murid yang ada dalam sistem saja, dan pentaksiran boleh dilaksanakan selepas itu. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, kita ada modul log saya. Okay, modul log saya ini memaparkan sejarah pentaksiran yang telah dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin belum ada pentaksiran dibuat, jadi masih kosonglah. Tapi kalau mungkin dah 4-5 kali pentaksiran telah dilaksanakan, di situ ada macam sejarah lah. Pentaksiran pada bulan 5 telah dibuat, bulan 6 telah dilakukan. Jadi para pentaksir boleh lihat semula adakah pentaksiran mereka lakukan tu bagaimana, dan dia boleh rujuklah pentaksiran yang lepas. Seterusnya kita ada modul sijil digital. Jadi di sini sangat menariklah. Selepas pentaksiran kita laksanakan, kita sebenarnya boleh terus lihat kepada sijil. Berbanding dengan kalau peperiksaan, kita dah jawab peperiksaan bulan ni, mungkin nak dapat result tu, dapat keputusan tu mungkin lagi 2 bulan, 3 bulan baru dapat keputusan kan. Tapi untuk PSM ni uniknya, selepas saja pentaksiran dilaksanakan pada waktu itu, terus kita boleh dapat lihat sijilnya dalam bentuk sijil digital. Jadi di sini kita boleh pilih calon ataupun murid yang kita nak lihat sijil ataupun pelaporannya, dan kita boleh lihat terus dia punya carta ataupun sijil digital yang kita telah sediakanlah. Kalau kita lihat dalam paparan itu, kita ada satu pentaksiran telah dilaksanakan, ada satulah dia punya bar di situ kan, dia punya carta di situ, maknanya menunjukkan ada pentaksiran telah dilaksanakan dan ada kebolehan telah ditunjukkan oleh murid kita. Okey, jadi dia akan terus boleh berkembang ya, Mira, daripada hari ke hari, daripada bulan ke bulan, daripada tahun ke tahun. Baik. Seterusnya ada modul tetapan. Modul yang terakhir ni, jadi dia adalah untuk fungsi pentaksir mengubah ataupun menyediakan dia punya paparan itu dalam fungsi yang sesuai lah. Contoh dalam kalau kita lihat ada mod gelap dengan mod biasa kan, mungkin ada yang sesuai dengan mod gelap sebagai dia boleh ubah. Kemudian dia ada profil saya kan, jadi mereka pentaksir boleh ubah profil mereka ataupun kemaskini profil mereka di situlah. Jadi saya kira ini ada 4 modul yang boleh dilihat dalam paparan aplikasi MyPSM. Baiklah. Encik Hamzah, adakah aplikasi ini boleh diakses oleh ibu bapa? Okey, terima kasih Mira. Jadi untuk waktu ini, aplikasi ini hanya boleh diakses oleh pentaksir guru saja. Untuk tahun 2022 ni lah. Tapi mungkin untuk tahun yang akan datang kita akan perkembangkan lagi. Selepas ini mungkin ibu bapa boleh akses, komuniti boleh akses. Jadi dianya akan kita akan buat secara peringkat demi peringkat. Tapi kita akan memang pastikan ibu bapa juga boleh akses kepada sistem MyPSM kita ini. Baiklah, ini dia satu aplikasi yang menurut saya cukup mesra pengguna ya Encik Hamzah, kerana di dalamnya pun ada 4 model yang seperti mana Encik Hamzah dah terangkan tadi, iaitu model pentaksiran, log saya, sijil digital dan juga tetapan. Dan juga Encik Hamzah, kalau saya boleh tanyakan, apabila kita menggunakan aplikasi ini, pastinya menggunakan capaian internet yang perlu baiklah ya, keadaannya. Kalau di kawasan sekolah kan, adakah aplikasi ini boleh diakses di mana-mana saja di dalam sekolah? Okey, terima kasih Mira. Jadi sudah pasti kita punya aplikasi ini menggunakan capaian internet. Tapi kita memastikan bahawa pentaksiran yang kita laksanakan itu bukan waktu itu juga. Maknanya contoh waktu pentaksiran kita buat perkemahan sebagainya, jamuan, tidak semestinya guru perlu merekodkan ataupun perlu memasukkan semua evidence tu di dalam aplikasi pada waktu itu juga. Dia boleh pilih waktu mereka yang bila mereka rasa sesuai, bila ada capaian yang kuat. Jadi mereka boleh pilihlah, bukan semestinya waktu itu juga mereka perlu pastikan semua maklumat dimasukkan dalam sistem. Tidak semestinya. Okey, baiklah. Penjelasan yang jelas tentang aplikasi MyPSM
PASM ini. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Mungkin ada penonton yang ingin tahu bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi ini. Sebentar nanti Encik Hamzah akan terangkan bagaimana caranya. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Pentaksiran Sumatif bersama-sama dengan saya Syamira Nazir hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Pentaksiran Sumatif. Kalau di segmen sebelum ini kita sudah mengetahui tentang pengenalan dan juga modul yang berada di dalam aplikasi My PASM. Dan sekarang ini, di segmen ini, Encik Hamzah ingin tekankan dan juga memberi fokus bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Bagaimana caranya tu Encik Hamzah? Okey, terima kasih Mira. Jadi untuk My PASM ni sebenarnya kita untuk PASM lah ya. Untuk PASM kita sebenarnya telah menyediakan dua dokumen. Satu dokumen standard pentaksiran alternatif dan satu lagi adalah instrumen PASM lah yang kita namakan sebagai Environment Based Assessment Instrument. Jadi dua-dua dokumen ini kita masukkan dalam aplikasi. Jadi guru sebenarnya boleh merujuk dalam dokumen, tetapi dalam masa yang sama semua bahan-bahan yang ada dalam dokumen ini kita telah masukkan dalam aplikasi My PASM kita. Okey, jadi untuk tujuan memudahkan pentaksir atau guru-guru kita melaksanakan pentaksiran, kita hanya menyediakan semua bahan-bahan ini dalam aplikasi My PASM. Jadi paparan untuk My PASM kita boleh lihat seperti dalam skrin lah. Okay, kita ada paparan selamat datang dan setiap pengguna mesti ada ID penggunanya dan kata laluan. Jadi jika pengguna tak ada ID ataupun kata laluan, mereka tak boleh akses lah dalam sistem My PASM kita ni. Dan unik untuk My PASM ni, guru hanya gunakan telefon saja kan. Okay. Hanya guna telefon bimbit, tiada lagi kertas, tiada lagi bahan-bahan lain untuk mentaksir murid-murid berkeperluan pendidikan khas ni. Hanya menggunakan telefon sebagai satu alat untuk mentaksir. Jadi kalau kita boleh lihat selepas ini kita nak tunjuk demonstrasi supaya kita boleh lebih faham macam mana kaedah mentaksir PASM ini dilaksanakan. Okey, jadi kita boleh lihat video. Okey, ada paparan video. Jom kita saksikan. Okey, kalau kita lihat ini adalah paparan muka hadapan lah bagi aplikasi kita ini, dan kita boleh mula untuk pergi kepada log masuk lah. Okey, log masuk kepada aplikasi ini, sama ada guru-guru boleh menggunakan ID yang telah diberikan, sama ada email ke ataupun nombor kad pengenalan dan sebagainya, kita telah berikan kepada semua pengguna lah. Dan bila masuk, mereka boleh melihat modul-modul yang kita sebutkan dalam segmen yang lepas, iaitu kita ada modul pentaksiran, modul log saya, modul sijil digital dan juga modul tetapan. Okey, jadi kalau kita lihat dalam tetapan, kita ada banyak fungsi yang di situ yang guru-guru ataupun pentaksir kita boleh pilih untuk kemaskini ataupun ubah bergantung kepada kesesuaian pentaksir sendiri. Ini bergantung kepada pengguna lah. Betul. Nak setting macam mana ya? Ya, betul. Okey. Jadi ni seperti yang kita sebut tadi, sama ada dia nak mode biasa ke, mode gelap ke, bergantung kepada kesesuaian pentaksir lah. Okey, seterusnya kalau kita lihat peranan ataupun fungsi utama adalah untuk mentaksir. Jadi kita pergi kepada modul pentaksiran. Okay, bila kita pergi kepada modul pentaksiran, kita boleh memilih dalam sesebuah sekolah tu pasti ada beberapa kelas lah. Ada kelas A, kelas B, kelas C dan sebagainya. Jadi guru perlu memilih kelas mana yang mereka nak taksir. Bila mereka pilih kelas, akan keluar senarai nama murid. Senarai nama calon. Jadi dalam ramai-ramai senarai murid tu, guru boleh pilih murid mana yang mereka nak taksir, kemudian boleh mulakan pentaksiran. Okey, jadi guru boleh pilih instrumennya yang bagaimana, okey, kemudian reaksinya bagaimana, konstruknya bagaimana dan standard kebolehannya bagaimana. Jadi guru hanya boleh pilih sahaja dalam aplikasi. Okey, dan kita juga sediakan rujukan standard kebolehan supaya cikgu boleh lihat dululah kan, sebelum mereka menentukan standard kebolehan calon, dia boleh pilih dulu, dia boleh rujuk dulu, kemudian baru pilih standard kebolehan bagi murid tersebut. Okey, selepas dipilih standard kebolehan,
mereka kena pilih kualiti sama ada cukup ataupun lebih. Okey. Dan setelah kualitinya dah dipilih, kena masukkan evidence. Evidence ni buktilah kan. Mana kata kita telah melaksanakan pentaksiran tersebut. Jadi untuk evidence kita beri 3 pilihan. Sama ada guru ataupun pentaksir boleh masukkan URL ke, gambar ke ataupun video. Jadi untuk kali ini kita cuba masukkan gambar. Gambar itu sama ada gambar dalam sedia ada dalam kita punya telefon ataupun gambar live, gambar secara langsung lah. Waktu itu kalau kita ada murid tengah, waktu ini contoh murid tengah mencuci pinggan kan, kita boleh masukkan gambar murid tengah mencuci pinggan dan kita hantar. Bila hantar pentaksiran, kita boleh lihat secara rumusannya lah. Okey, lihat pentaksir lihat rumusannya. Kemudian kalau pentaksir dah setuju ataupun dia dah yakinlah pentaksirannya dihantar. Okey. Dan selepas itu mereka terus boleh lihat sijil digital. Mereka boleh lihat log saya lah. Okey, log saya ni memaparkan sejarah pentaksiran yang dilaksanakan. Jadi kalau pentaksiran tu dah dilaksanakan, sudah pasti ada dalam sejarah tu lah di log saya tu. Okey, kemudian kita pada modul sijil digital, ni yang sangat menarik. Makna kata selepas pentaksiran dibuat, kita terus boleh lihat pelaporannya, sijilnya. Okey. Jadi kita lihat di sini ada pentaksiran telah dilaksanakan. Okey, jadi itu prosesnya daripada awal, daripada nak log masuk sehinggalah pentaksiran itu dapat dilakukan. Dan lihat pelaporannya. Hingga ke pelaporannya. Ya, betul. Baik, kalau kita lihat daripada segi penjaminan kualiti itu pula, bagaimana penjaminan kualiti yang dimasukkan di dalam aplikasi itu dapat dilaksanakan? Okey, terima kasih Mira. Kita kata ini ada satu bentuk pensijilan kan. Kita ada satu standard lah supaya kita jaga supaya nanti bila murid-murid kita ini keluar, kita tak dipertikaikan lah kan. Calon kita ni bawa sijil, dia tak dipertikai sebab kita ada penjaminan kualiti yang kita laksanakan. Jadi untuk aplikasi ini sudah pasti pentaksir melaksanakan pentaksiran berdasarkan sekolah masing-masing, berdasarkan kelas masing-masing. Cumanya peranan pengetua sekolah. Pengetua sekolah berperanan sebagai ketua pentaksir di sekolah. Jadi pengetua perlu memastikan setiap apa juga pentaksiran, evidence, standard kebolehan yang telah dimasukkan oleh pentaksir itu betul-betul menggambarkan kebolehan sebenar murid. Sebagai contoh, cikgu kita nak mentaksir tentang berpakaian murid. Bila lihat balik berpakaian, gambar evidence bukan gambar berpakaian, gambar tengah makan. Jadi tak betul. Jadi kat situ peranan pengetua supaya dia boleh ubah. Dia boleh ubah evidence ke ataupun dia boleh minta pentaksir buat pentaksiran semula dalam MyPSM ini. Jadi di situlah berlakunya penjaminan kualiti supaya memastikan apa juga pentaksiran yang telah dilaksanakan itu mematuhi akur kepada ketetapan yang kita telah lakukan. Okey, baik. Dan sekarang Encik Hamzah, mari kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, ini yang kita nantikan sekian lama untuk murid berkawal pendidikan khas ni, sebab kita kata sebelum 2021 mereka tak ada sijil kan. Mereka keluar sahaja daripada sistem persekolahan, hanya ada sijil berhenti sekolah. Jadi bila ada pelaksanaan PSM, sekurang-kurangnya mereka ada sesuatulah dokumen pengiktirafan yang mereka boleh bawa keluar setelah berada dalam sistem pendidikan di Malaysia ni lah. Jadi untuk pelaporan ni kita boleh jana melalui sistem MyPSM saja. Okey, jadi untuk transkrip ini, untuk transkrip kita boleh jana terus dalam aplikasi kita, terus boleh lihat. Sebagai contoh, setelah sebulan ataupun 2 bulan pentaksiran itu dilaksanakan, pengetua nak lihat pentaksiran yang telah dilaksanakan untuk murid contoh Hamzah kan. Murid Hamzah ni macam mana dia punya pencapaian kebolehannya. Jadi pengetua boleh lihat, di situ kita boleh lihat sejarah pentaksiran yang telah dilaksanakan, siapa pentaksirnya, bila dia taksir kan, apa kebolehannya, apa evidennya. Jadi di situlah pengetua boleh lihat bagaimana pentaksiran telah dilaksanakan ataupun tidak. Seterusnya kalau kita lihat di sini kan, kita mengeluarkan CJ fizikal. CJ fizikal yang dikeluarkan oleh lembaga perperiksaan dengan tanda tangan pengarah perperiksaan kami lah. Jadi sijil ini, kualiti sijil kami ni sama macam kualiti sijil SPM. Betul, saya tengok
tengok hampir serupa kan? Ya, Sama. Cumanya dia tak setara lah kalau kata sama ke dengan SPM. Sudah pasti dia berbeza lah. Cuma kualiti kertas, kualiti keselamatannya sama macam SPM. Jadi cuma yang kita bezakan adalah bagaimana kita melaporkan sijil ini. Kalau SPM kita melaporkan grade, kan kita ada grade A, B, C sebagainya. Tapi untuk sijil alternatif sekolah menengah ini kita melaporkan standard kebolehan. Jadi banyak standard kebolehan kita nak laporkan ni. Kalau ada 53 konstruk, ada 53 perkara yang kita nak laporkan tentang murid. Jadi tak cukuplah dengan satu muka surat kan. Betul. Jadi kita sediakan QR code di situ. Bila diimbas, kita akan dapat lihat sijil digital seperti yang di sebelah ni. Sepatutnya sijil digital ni dalam telefon lah kan, tapi kita print, kita tunjuk di sini supaya kita dapat lihat satu persatu bahawa dalam sijil digital tu kita letakkan domainnya apa, kan, outcome-nya apa, standard kebolehannya apa dan penyataan bagi setiap standard kebolehan yang kita nak paparkan atau kita nak maklumkan kepada masyarakat di luar sana. Jadi saya kira bila maklumat ini jelas, dia akan memberikan gambaran kepada kebolehan murid kita. Kan, kalau kadang-kadang murid-murid kita ni dia kadang tak boleh nak bercakap tentang diri dia. Kan, ada murid-murid berkumpulan pendidikan khas kita ni, dia bila berhadapan dengan orang dia tak boleh bercakap. Contoh murid-murid autism, ada yang dia tak boleh bersosial kan. Dia cuma boleh cakap dengan sebahagian orang saja. Okay, ibu apa sebagainya, tapi bila dengan masyarakat, dengan majikan, dia sukar untuk berkomunikasi. Jadi bila dia ada dokumen ini, sebenarnya dokumen ini boleh bercakap bagi pihak dia. Kan, dia boleh memaparkan sebenarnya banyak kebolehan dia ni kan. Banyak kebolehan yang kita boleh paparkan dalam sijil alternatif sekolah menengah ini. Ya, baik. Penjelasan cukup jelas daripada Encik Hamzah. Memandangkan kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan, kita sudah tahu bagaimana aplikasi My PASM ini dilakukan. Sedikit rumusan atau kata-kata akhir daripada Encik Hamzah. Okey, terima kasih Miras. Untuk bagi slot ini kita hanya nak memberitahu masyarakat bahawa kita menggunakan aplikasi ini sebagai satu alat pentaksiran. Jadi tiada lagi kalau ditanya nanti mana kertas peperiksaannya, mana dewan peperiksaannya, kita tak ada lagi lah. Kita gunakan aplikasi sebagai medium kita melaksanakan pentaksiran. Jadi saya kira itu satu kelainan lah berbanding dengan pentaksiran dengan peperiksaan yang lain. Baiklah, terima kasih banyak Encik Hamzah atas perkongsian ataupun dedahan mengenai aplikasi My PASM pada hari ini. Satu perkongsian yang cukup baik kepada ibu bapa, warga, pendidik dan juga murid sendiri. Terima kasih. Sesuailah dengan pemekasaan ICT yang dijalankan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Betul. Terima kasih. Teruskan setia menonton Pentaksiran Sumatif untuk lebih banyak lagi perkongsian informasi yang menarik kepada anda semua. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.